Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Noshira binti Rosli dan saya akan menerangkan tentang pengenalan pada topik kami iaitu cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Okey, Malaysia ialah negara yang membangun di dunia dan mengamalkan pemasaran berorientasikan negara dan terbuka. Negara memainkan peranan yang penting dalam menjana ekonomi menerusi perancangan makroekonomi. Pada tahun 2007, ekonomi Malaysia adalah negara yang mempunyai ekonomi yang terbesar di dunia. Okey, kes pertama novel coronavirus 2019 iaitu COVID-19 di Malaysia telah disahkan pada 25 Januari 2020 melibatkan 3 warga China yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari 2020. Pada ketika ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menasihatkan rakyat Malaysia supaya tidak melancong ke negara China. Pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP untuk semua negeri di Malaysia bagi tempoh 18 hingga 31 Mac 2020 dengan mengambil kira 14 tempoh inkubasi virus COVID-19. Pandemik ini telah terbukti menjejaskan global termasuk negara membangun dengan angka pertumbuhan suku kedua masing-masing menjunam ke paras tidak pernah berlaku sejak berlakunya krisis kewangan Asia pada 1998. Wabak COVID-19 juga menyaksikan banyak industri terkesan teruk seperti industri penerbangan, pelancongan, pembinaan dan automotif sudah tentu sedikit sebanyak menyumbang kepada pembuangan pekerjaan. Namun begitu, terdapat juga industri yang menjana manfaat jangka masa pendek daripada keadaan yang sukar ini seperti e-dagang, pemakanan, pertanian dan perkhidmatan kesihatan. Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif seperti berikut iaitu yang pertama, kajian ini dilakukan untuk mencari adakah benar cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP lebih tinggi berbanding sebelum berlakunya wabak COVID-19. Dan yang kedua, kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tentang pelbagai faktor cabaran ekonomi yang berlaku di negara Malaysia. Dan yang ketiga, kajian ini juga dilakukan untuk menganalisa atau memeriksa hubungannya dengan etika ekonomi dalam pelbagai peradaban. Yang keempat, kajian ini dilakukan untuk menentukan kaedah penyelesaian sumber ekonomi terhadap sesebuah negara dan rakyat. Dan seterusnya, etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik dan prinsip yang dipraktikan dan menjadi pegangan seseorang individu. Individu yang beretika sentiasa dipandang mulia dari mata masyarakat. Individu tersebut akan dihormati serta pandangan dan idea yang diberikan oleh mereka menjadi rujukan masyarakat. Sekian, terima kasih. Kajian ditulis oleh Datin Rojita Talha iaitu Pengarah Kanan Bahagian Perakaian Penduduk dan Demografi PBPD menyatakan bahawa terdapat pelbagai impak dan kesan COVID-19 terhadap rakyat Malaysia seperti hilang pekerjaan dan sumber pendapatan serta pemotongan gaji. Isi yang pertama iaitu isu pemotongan gaji. Pelaksanaan PKP merupakan satu tindakan pencegahan penularan dengan cara memutuskan rantaian COVID-19, terutamanya kepada pesakit yang dijangkiti daripada kontak yang tidak dikenali. Namun, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah membawa pelbagai cabaran ekonomi kepada rakyat Malaysia. Ekonomi yang merosot telah memberi kesan yang besar kepada orang ramai. Ia telah menyebabkan pelbagai masalah termasuk isu pemotongan gaji. Disebabkan kegawatan ekonomi yang pesat menyebabkan majikan mengalami kesukaran untuk membayar gaji pekerja. Ia telah menjejaskan ekonomi terutamanya bagi mereka yang masih mempunyai tanggungan. Semakin ramai yang terpaksa menanggung pembelanjaan luar biasa. Sebagai contoh, kenaikan harga barangan keperluan harian tidak sepadan dengan paras peratus gaji pekerja masa kini. Ia telah menyebabkan setengah orang berpuasa.
Beban kos yang berlebihan juga boleh menyebabkan penurunan prestasi kerja. Ini kerana pekerja akan merasa tekanan terhadap krisis mata wang yang mereka alami. Maka dengan itu, cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mencari sumber pendapatan sampingan. Contohnya, masyarakat boleh membuat jualan atas talian yang jauh lebih mudah dan sesuai dengan cara hidup masyarakat masa ini. Kurangkan perbelanjaan harian dan menjual aset tertentu berdasarkan keperluan yang dapat membantu masyarakat dalam mengenali masalah kekurangan wang untuk menyara hidup. Pihak kerajaan juga memegang peranan untuk membantu mereka dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan, seperti Bantuan Prihatin Nasional iaitu BPN. Isi yang kedua iaitu peningkatan kadar pengangguran belia dan buruh. Di samping itu, cabaran ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ialah peningkatan kadar pengangguran belia dan buruh. Ini menyebabkan ramai orang kehilangan sumber pendapatan dalam sekelip mata. Ini kerana dengan peningkatan kes COVID-19, majikan terpaksa menyekat pengambilan pekerja. Ramai graduan juga tertekan dan tidak mempunyai pekerjaan selepas tamat pengajian. Mereka berharap akan ada peluang pekerjaan menanti selepas tamat pengajian. Namun, berikutan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, kerajaan terpaksa menghadkan pengambilan bagi menghadkan peningkatan kes COVID-19. Ia juga membuatkan graduan mengalami kemurungan dan keputusasaan dalam hidup mereka. Peningkatan kes pengangguran juga telah menyebabkan penurunan dalam pendapatan negara. Oleh itu, terdapat pelbagai penyelesaian untuk mengatasi cabaran yang diperlukan oleh golongan muda untuk mencari sumber pendapatan secara kreatif. Para belia juga tidak perlu terlalu memilih pekerjaan. Hal ini kerana pada masa ini, para belia terlalu high demand dalam memilih pekerjaan yang menyebabkan mereka sanggup menganggur demi mendapatkan pekerjaan yang mereka diingini. Selain daripada itu, pengambilan pekerja dalam kalangan warga negara juga perlu ditingkatkan. Pada era globalisasi kini, para majikan mengambil jalan mudah untuk membayar pekerja dengan mengambil warga asing bekerja dengan mereka. Hal ini kerana pembayaran gaji terhadap warga asing jauh lebih murah daripada warga negara. Maka dengan itu, para majikan hendaklah lebih bertanggungjawab dan amanah dalam mengambil pekerja. Hal ini kerana terdapat ramai lagi belia yang ingin bekerja demi menyara hidup. Kehilangan sumber pendapatan juga merupakan antara cabaran ekonomi yang dihadapi oleh orang ramai. Antara kesannya ialah ramai rakyat Malaysia yang membunuh diri akibat bebanan hutang yang terlalu banyak. Selain itu, kumpulan B40 dan M40 juga teruk terjejas setelah pengangguran ini berlaku. Kumpulan B40 merupakan antara golongan yang sangat teruk terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ini kerana mata pencaharian golongan ini hanya bergantung kepada satu pendapatan sahaja. Oleh itu, apabila sumber pendapatan ini mengalami krisis, mereka mesti meminjam daripada bank untuk membayar pembajaran. Jelas sekali Perintah Kawalan Pergerakan ini yang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang memberi impak yang besar kepada sumber pendapatan rakyat. Cabaran ini juga berkaitan dengan etika ekonomi dalam pelbagai peradaban, termasuk peningkatan aktiviti ekonomi sehari-hari dan interaksi dalam talian antara pembeli dan juga penjual. Mereka boleh melakukan beberapa kerja lain seperti menghantar makanan dan menjalankan perniagaan di atas talian. Sebagai contoh, rakyat Malaysia lebih gemar membeli barangan keperluan dan makanan secara dalam talian kerana ia lebih cepat dan selamat. Oleh disebabkan itu, antara perkara yang perlu dititik beratkan dalam mengendalikan perniagaan atas talian ini adalah adab berurusan dengan pelanggan. Peniaga perlu menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dengan pelanggan. Hal ini demikian kerana peniaga perlu menjaga hati dan melayan pelanggan dengan baik bagi memastikan urusan jual beli berjaya dilaksanakan dengan baik. Ini telah membawa kepada peningkatan dalam aktiviti ekonomi dan interaksi antara pembeli dan juga penjual. Selain itu, cabaran ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang seterusnya ialah pemberhentian pekerja. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, banyak sektor ekonomi di negara ini ditutup.
sepenuhnya. Industri yang terjejas termasuk pelancongan, hospitality dan juga pembuatan. Pandemik ini menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pelancong asing tidak dibenarkan masuk ke negara ini dan sekatan rentas negeri juga dilaksanakan. Ini menyebabkan industri pelancongan mula merosot dan berada dalam keadaan kritikal, dan ini telah menyebabkan pemberhentian pekerja akibat sukar membayar gaji kerana kekurangan sumber ekonomi. Jelas sekali wabak yang melanda negara dalam pelaksanaan PKP ialah menjejaskan banyak aspek. Hal ini demikian juga telah menyebabkan memberi banyak kesan kepada pekerja, majikan dan juga ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhazwani binti Muhammad Hashim. Isi seterusnya adalah kadar kesihatan kepada rakyat Malaysia. Banyak pihak yang terkesan apabila berlakunya wabak COVID-19 ini. Yang lebih menjejaskan adalah kesihatan kepada warga emas. Hal ini kerana wabak ini senang dijangkiti oleh warga emas disebabkan oleh faktor umum. Terdapat banyak kes bunuh diri yang terjadi pada rakyat Malaysia disebabkan oleh pandemik ini. Banyak nyawa yang hilang disebabkan oleh tekanan mental dan emosi yang tidak stabil. Oleh itu, bagi mengurangkan penularan wabak ini, golongan warga emas banyak diberikan rehat yang mencukupi supaya dia tak terjebak terhadap tekanan emosi dan mental. Selain itu, kerajaan juga memberikan inisiatif kepada warga asing mengecualikan bayaran untuk melakukan saringan COVID-19. Hal ini merupakan salah satu sikap keprihatinan kerajaan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di Malaysia, tidak kira penduduk asal maupun warga asing yang mencari rezeki di Malaysia. Selain itu, disebabkan penularan COVID-19, banyak kelemahan termasuklah dari segi kesihatan kerana banyak makanan dan perubatan yang terhad kepada sesebuah tempat. Selain itu, terdapat banyak tempat yang terjejas disebabkan pandemik dan makanan yang diberikan terhad, sehingga ada penduduk yang terpaksa mengangkat bendera putih akibat pandemik COVID-19 ini. Oleh yang demikian, bagi menangani masalah ini, kerajaan telah melakukan inisiatif yang tersendiri dengan memberikan bantuan dari segi kewangan yang mencukupi kepada semua rakyat Malaysia bagi melangsungkan hidup yang terjejas di pandemik COVID-19. Assalamualaikum, saya Nur Farhana Balkis binti Muhammad Muharis dari kelas RSR 2454B. Terdapat beberapa kaedah penyelesaian bagi cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia terhadap isu pemotongan gaji ialah rakyat Malaysia perlu bekerja keras dalam melakukan atau mencari sumber pendapatan sampingan. Mereka boleh melakukan pekerjaan seperti penghantar makanan, pemandu Grab, berniaga dan sebagainya. Rakyat Malaysia haruslah rajin dan bertanggungjawab ke atas tanggungan hidup yang perlu ditanggung dengan melakukan dan berusaha dengan lebih rajin dalam mencari sumber pendapatan sampingan bagi menampung atau menyara ahli keluarga yang lain. Selain itu, rakyat Malaysia juga perlu mengurangkan kadar pembelanjaan harian kerana sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan, kita perlulah berjimat cermat dalam melakukan perbelanjaan harian dan mengelakkan dari mempunyai sikap boros supaya kita dapat mengawal sistem keuangan demi masa hadapan, kerana kita tidak boleh meramal apa yang akan berlaku pada masa hadapan di mana dengan pandemik COVID-19 ini yang masih belum menemui noktah penghujungnya. Dalam situasi ini juga, rakyat Malaysia boleh mengambil inisiatif atau kaedah yang lain seperti menjual aset tertentu berdasarkan keperluan untuk menampung kos kehidupan harian. Dalam situasi pandemik COVID-19 dan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini juga, kerajaan perlu memainkan peranan yang penting sebagai insan yang bertanggungjawab terhadap rakyat yang terjejas akibat wabak pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Seterusnya, kaedah penyelesaian yang utama yang boleh dilaksanakan bagi memulihkan ekonomi rakyat Malaysia sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ialah rakyat yang terkesan boleh menceburi dan beralih
kepada bidang kerjaya yang baharu. Seperti yang diketahui, pandemik yang melanda negara ini dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memberikan impak yang besar terhadap sektor ekonomi di negara Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan ini telah memberikan impak terhadap semua pihak, terutama golongan B40. Terdapat sebahagian daripada golongan B40 yang hilang sumber pendapatan kerana mereka telah diberhentikan kerja dan tidak dibenarkan menjalankan perniagaan. Oleh itu, demi meneruskan kelangsungan hidup, mereka haruslah bertindak dengan menceburi dan beralih kepada bidang kerjaya yang baharu. Terdapat di antara golongan B40 yang menjadi perhantar makanan seperti GrabFood dan Foodpanda dan juga menceburi bidang perniagaan secara atas talian. Secara tidak langsung, perniagaan atas talian dapat memberikan keuntungan yang besar sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Terima kasih. Langkah seterusnya ialah rakyat Malaysia harus peka dan bijak dalam menguruskan kewangan. Mereka harus faham apakah mereka amalan bijak, berbelanja dan mengamalkan budaya berjimat cermat dalam kehidupan. Segala perbelanjaan yang tidak diperlukan haruslah dikurangkan bagi mengelakkan pemborosan dan pembajaran. Seperti masyarakat Islam berkata, membazir itu merupakan amalan syaitan. Jadi kita harus berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan diri kita membazir. Sebagai contoh, kita boleh menulis atau menyenaraikan barang yang hendak dibeli agar ketika kita membeli barang, kita tidak membeli barang yang tidak sepatutnya. Selain itu, kita juga harus tahu membezakan barang yang mana satu merupakan kemahuan dan yang mana satu merupakan keperluan. Dan sewajarnya kita mendahulukan barangan yang kita mendahulukan untuk membeli barangan yang merupakan keperluan dari barangan yang merupakan kemahuan kita. Sebagai contoh, makanan tempat tinggal merupakan barangan keperluan kita, tapi kemahuan seperti telefon bimbit baru, kereta baru mungkin agak tidak penting untuk kita beli jika kita dalam proses berjimat cermat. Seterusnya ialah rakyat Malaysia dinasihatkan untuk mendalami ilmu pengetahuan dalam bidang kewangan baik agar dapat membantu mereka dalam membuat keputusan betul dan bijak apabila berdepan isu semasa dan pencernaan pendapatan. Pada zaman sekarang ni dah banyak motivator atau penceramah yang boleh memberikan ceramah dalam isu kewangan dan kita boleh menggunakan kesempatan itu dengan mengikuti kelas-kelas mereka. Sebelum mendapatkan wadah kewangan peribadi seperti kad kredit atau pinjaman peribadi, banyakkan pilihan atau pakej yang sedia ada di pasaran dan pilih produk sesuai dengan daya hidup dan kemampuan kita. Namun begitu, masih terdapat bantuan kemudahan seperti kad kredit yang dapat memurahkan pembelanjaan, malah membantu dengan memberi penjimatan yang berbalik. Melabur di dalam sesuatu perhiburan juga dapat menambah sumber pendapatan dan mungkin dapat dijadikan sumber pertolongan di kala kecemasan. Sebagai contoh, sesetengah pelaburan dapat memberikan pulangan dari 3% hingga 4% setahun. Ini merupakan salah satu bentuk pelaburan yang memberikan pelanggan dalam keadaan atas kadar inflasi. Assalamualaikum, saya Yasmin binti Ahmad Tarmizi akan membentangkan poin yang seterusnya, iaitu bantuan sara hidup kepada yang berkelayakan. Usaha yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan atau badan bukan kerajaan NGO ialah menyumbangkan atau memberi inisiatif bantuan sara hidup kepada yang berkelayakan. Seperti yang kita ketahui, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memberi kesan negatif kepada hampir semua rakyat Malaysia. Disebabkan pergerakan fizikal yang telah dihadkan ini, ada di antara mereka yang kehilangan mata pencarian. Oleh itu, pendapatan mereka telah terjejas semasa PKP dijalankan, yang maksa mereka untuk mencari pendapatan dalam pelbagai alternatif yang berbeza untuk menyerap kehidupan seharian, terutamanya bagi mereka yang berkeluarga.
Hal ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan untuk memberi sumbangan atau inisiatif bantuan sara hidup kepada mereka yang berkelayakan, terutamanya keperluan asas seperti makanan. Selain itu, bantuan kewangan juga perlu disalurkan secara berperingkat supaya masyarakat terutamanya golongan B40 dan M40 tidak terjejas sehingga menyebabkan mereka langsung tidak mempunyai sebarang keperluan asas untuk meneruskan kehidupan seharian. Ini kerana statistik menunjukkan sebilangan besar golongan M40 telah pun dikategorikan sebagai golongan B40. Bukan itu sahaja yang terjejas, malah para pelajar juga mengalami perkara yang sebegitu rupa. Seperti yang kita sedia maklum semasa dalam tempoh PKP, semua pelajar tidak dibenarkan untuk pulang ke kampus masing-masing untuk kelas fizikal atau secara bersemuka. Oleh hal yang demikian, mereka perlu menjalani kelas secara atas talian sahaja. Walau bagaimanapun, tidak semua pelajar yang dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, terutamanya dari rumah, berpunca dari kekangan wang untuk mendapatkan data internet bagi mereka yang tiada kemudahan internet di rumah, terutamanya keluarga yang berpendapatan rendah atau miskin. Oleh itu, kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO perlu mengambil kira terhadap pelajar yang memerlukan bantuan dengan menawarkan data percuma kepada mereka yang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah supaya meringankan beban keluarga yang terjejas dikala berlakunya pandemik COVID-19. Seterusnya, kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO juga perlu menitik beratkan bantuan kepada golongan mudah terjejas seperti warga emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kelainan upaya OKU dan golongan gelandangan. Pihak atasan boleh menyalurkan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan kepada mereka sebagai tanda keprihatinan mereka terhadap golongan ini. Dengan menyalurkan makanan secara percuma, ia juga dapat mengurangkan kadar jenayah dalam negara kita seperti mencuri makanan di pasaraya untuk kelangsungan hidup mereka. Akhir sekali, kerajaan hendaklah meneliti dan menawarkan pakej rangsangan ekonomi bagi meringankan beban terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil dan usahawan yang terkesan sewaktu pandemik COVID-19 yang mengakibatkan banyak industri-industri yang tidak disenaraikan sebagai industri yang utama seperti bengkel kenderaan, kedai gunting rambut dan banyak lagi tidak dapat beroperasi seperti biasa tetapi masih perlu membayar kos-kos seperti sewa, gaji kerja dan sebagainya. Ini telah membantutkan pergerakan ekonomi secara domestik kerana tiada aliran wang yang berlaku di setiap sudut dalam negara. Kesimpulan, rumusnya, ekonomi Malaysia pada masa kini amat merosot disebabkan oleh tempoh kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Akan tetapi, kerajaan Malaysia telah melaksanakan inisiatif kepada semua rakyat Malaysia dengan memberikan bantuan secukupnya untuk rakyat terus meneruskan kehidupan. Oleh itu, adab dan pelakon haruslah dijaga walaupun dalam situasi yang sukar. Disebabkan itu, setiap rakyat mestilah bertanggungjawab mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kursus ini mempersiapkan pelajar untuk menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal mereka untuk menangani kehidupan yang lebih mencabar kehidupan. Fokus utama kepelbagaian etnik peradaban ini dalam Malaysia adalah pelajar akan ditetapkan dengan dinamika, konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya dari masa ke semasa pra-kolonial hingga pasca-kolonial. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan untuk meningkatkan perhayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Peradaban acuan Malaysia harus dikupas dan dibataskan dalam akademik, berpandukan perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang kompleks amat dipengaruhi pembinaan kesepaduan nasional. Secara langsungnya, etika dan peradaban menyebabkan perilaku tanggungjawab sosial yang diberikan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.